Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bertemu kita di bahagian ketiga, bab 1, nombor bulat dan operasi tahun 4. Di dalam video ini kita akan mempelajari membanding dan menyusun nombor, dan kemudian yang kedua kita akan mengenal pasti nombor genap dan nombor ganjil. Jadi tanpa berlengah masa, kita terus ke topik yang pertama, iaitu banding dan menyusun nombor. Okey, seperti kita lihat, okey, kita ada 3 nombor di sini. Okey, untuk membandingkan nombor, perkara yang paling asas ataupun yang paling mudah untuk kita bandingkan apabila nombor-nombor tersebut mempunyai bilangan digit yang berbeza. Okey, seperti kita tengok, nombor pertama ada 3 digit, nombor kedua ada 2 digit, nombor yang ketiga ada 1 digit. Mudah saja. Kalau soalan tanya nombor mana yang paling kecil, sudah pasti nombor yang mempunyai bilangan digit yang paling sedikit lah. Jadi di sini kita perhatikan nombor 8 adalah nombor yang paling kecil. Okey, dan nombor yang paling besar adalah nombor yang mempunyai bilangan digit yang banyak lah. Jadi kita dapat perhatikan di sini nombor yang paling besar di antara ketiga-tiga nombor ni adalah nombor 142. Okey, yang terbesar lah. Okey, kemudian setelah kita mampu bandingkan dan kemudian jika kita mahu susun, okey, dalam matematik hanya ada 2 sahaja kaedah penyusunan nombor, iaitu sama ada tertib menaik ataupun menurun. Okey, bila menaik sudah pasti secara gambar rajah lah yang cikgu selalu buat daripada kecil ke besar. Jadi daripada nombor besar kepada nombor yang paling kecil. Jadi untuk tertib menurun pula adalah daripada nombor yang paling, dia terbalik, daripada nombor paling besar kepada nombor yang paling kecil. Jadi untuk soalan ni, kalau kita nak susun tertib menaik, maka kita akan bermula dengan 8, nombor 8, kemudian 56 dan akhir sekali adalah 142. Manakala kalau kita nak susun secara tertib menurun, maka dia terbalik lah. 142 dulu kita akan tulis nombor yang paling besar, 56 kekal di tengah, dan nombor yang paling kecil akan berada di sebelah kanan sekali adalah 8. Okey, jadi kita lihat pula soalan B. Dapat diperhatikan kita masih lagi ada 3 nombor. Okey, dan kita perhatikan setiap nombor mempunyai 4 digit. Maka bila kita hendak membandingkan nombor-nombor yang mempunyai bilangan digit yang sama, langkah pertama kita akan susun nombor ini, okey, secara ke bawah. Okey, cikgu tulis agak rapat, jadi cikgu jarakkan sedikit. Nombor pertama, nombor yang kedua kita ada 2478. Okey, kalau boleh kita susun dia mengikut nilai tempat secara lurus lah, secara tegak. Okey, dan nombor yang terakhir 2487. Okey, jelas ya? Okey, langkah kedua, okey, setelah kita susun nombor secara ke bawah ni, langkah kedua kita akan memulakan membuat perbandingan dengan melihat nilai tempat yang paling besar. Maksudnya nombor yang paling depan sekali lah. Okey, dalam situasi ni nilai tempat yang paling besar di sini adalah 1000. Jadi kita lihat di sini ketiga-tiganya digitnya adalah sama, iaitu 2. Maka bila digit sama, secara automatik kita tidak mampu membuat perbandingan. Jadi cikgu macam cancel lah ni. Jadi kalau nilai tempat di situ tidak boleh dibuat perbandingan, maka kita kena lihat nilai tempat yang berada di belakangnya lah, iaitu sekarang adalah nilai tempat ratus. Okey, dapat diperhatikan di sini kita ada digit 7, 4 dan 4. Okey, kita pun boleh di sini kita boleh membuat perbandingan, di mana kalau kita nak bandingkan mana yang besar, sudah pasti 7 lah yang besar.
Kalau kita nak bandingkan yang mana lebih kecil, sudah pasti 4 yang lebih kecil lah di sini. Okey, jadi secara automatiknya kita boleh tahu 7 lebih besar daripada 4 di sini. Okey, daripada 2 digit sini. Jadi nombor yang atas sekali secara automatiknya adalah nombor yang paling besar. Okey, jelas ya? Okey, bila kita dah tahu nombor tersebut, jadi kita boleh cancel lah. Okey, jadi yang tinggal adalah nombor yang berada di tengah dan bawah sekali, di mana kita tak boleh lagi bandingkan di sini. Jadi kita tengok belakang lagi. Okey, jadi di sini di nilai tempat puluh ni, kita dapat perhatikan digitnya berbeza lah, 7 dengan 8. Okey, kita dah tahu yang paling besar tadi, jadi secara mudah kita cari pula nombor yang paling kecil. Jadi 7 dan 8, 7 adalah yang kecil, maka 7 ni kecil kan. Jadi kita dapat tahu nombor yang berada di tengah ni adalah nombor yang paling kecil. Baik, jika soalan minta tertib menaik, jadi nombor yang paling kecil di depan dahulu iaitu 2478, kemudian diikuti dengan nombor yang di tengah-tengah lah. Ni nombornya kan, 2487, dan akhir sekali sudah pasti nombor yang paling besar iaitu 2748. Okey, jika tertib menurun pula, terbalikkan sahaja susunan tersebut lah. Ni di hadapan sekali, ni tetap sama, dan nombor yang depan akan pergi belakang sekali. Jadi cikgu terus sahaja ke soalan yang ketiga, soalan C. Okey, ada soalan di situ, susun nombor-nombor di atas mengikut tertib menurun. Jadi sebelum kita nak susun tertib menurun ni, sudah pasti kita perlu membandingkan nombor-nombor inilah. Okey, kita ada 4 nombor sekarang, dan keempat-empat nombor ada 5 digit. Jadi macam biasa, langkah pertama susun sahaja secara ke bawah, 87,394. Cikgu ambil ni sebagai nombor yang kedua, 87,943. Kemudian kita ada 78,934, 77,954. Okey, cikgu tahu juga kalau murid yang dah biasa buat perbandingan ni, dia tak perlu susun nombor-nombor macam seperti ini pun tak apa, dia boleh terus je. Okey, itu tak ada masalah. Tapi bagi murid yang agak keliru, agak ragu-ragu, jadi cikgu rasa lebih baik awak susun seperti ini, dan kemudian barulah awak buat perbandingan. Okey, perlu diingat di sini dia minta tertib menurun. Jadi kita tahu kita kena susun nombor paling besar depan, dan nombor yang paling kecil adalah nombor yang terakhir lah di sebelah kanan. Jadi kita lihat langkah kedua setelah susun, macam tadi saya cakap, kita bandingkan pada nombor yang depan sekali, yang nilai tempat terbesar kat sini 10,000. Okey, dapat diperhatikan ada 2 nombor yang mempunyai digit 8, ada 2 nombor yang mempunyai digit 7. Sudah pasti cikgu boleh dapat awak pun boleh dapat agak, ini adalah 2 nombor yang terbesar, dan ini 2 adalah 2 nombor terkecil. Okey, ini terkecil, ini terbesar. Okey, jadi kita selesaikan 2 nombor yang terbesar ni dulu. Okey, cikgu tanda sini lah, sebab dia sama 8 dengan 8. Jadi cikgu tengok nombor digit yang belakang masih lagi 7, masih lagi sama digitnya 7. Jadi tak boleh kat sini. Jadi apa cikgu buat? Cikgu gerak ke belakang lagi, dan akhirnya cikgu nampak pada nilai 400 digit dia berbeza, berlainan.
Jadi cikgu nak buat apa? Cikgu nak cari yang paling besar dahulu. Kenapa nak paling besar? Sebab cikgu nak tahu nombor 1 siapa yang nombor apa yang di hadapan sekali. Jadi kita cari nombor yang paling besar. Jadi di sini ada 3 dengan 9. Sudah pasti digit 9 lebih besar daripada 3. Jadi ini adalah nombor yang pertama yang akan ditulis, dan ini adalah nombor yang kedua. Okey, selesai untuk nombor 2, nombor terbesar. Kemudian kita akan lihat 2 nombor yang terkecil, yang bermaksud 2 nombor yang paling belakang lah. Jadi kat sini yang depan sekalipun 7 dengan 7 tak boleh banding. Kemudian cikgu tengok pada nilai tempat yang belakang dia, iaitu 10,000. Okey, akhirnya kita dapat lihat digitnya berbeza, 8 dan 7. Jadi kita nak cari, kalau nak cari nombor yang paling kecil pun boleh, yang besar sedikit pun boleh. Kalau kita cari nombor yang paling kecil, sudah pasti nombor tu berada paling belakang sekali lah, iaitu nombor yang keempat. Jadi kita tengok kat sini 8 dengan 7, yang kecil adalah 7, maka nombor yang bawah sekali ni adalah nombor yang terakhir akan diletakkan, iaitu nombor yang keempat, susunan yang keempat. Dan yang tinggal ni sudah pasti adalah nombor yang ketiga. Okey. Jadi setelah awak dah dapat susunan yang betul, jadi perlulah awak salin semula nombor-nombor ni. Jangan salah ya. 87,943. Nombor yang kedua ni dah. Nombor yang kedua 87,394. Nombor yang ketiga 78,934. Dan nombor yang terakhir 77,954. Okey. Jadi beginilah cara kita membandingkan dan menyusunkan nombor. Jadi untuk penerokaan nombor yang terakhir, untuk bahagian kedua kali ini, kita akan lihat nombor genap dan nombor ganjil bagi sesuatu nombor. Okey, seperti yang sedia maklum, okey, kita ada 2 pecahan ataupun 2 kumpulan yang berbeza, iaitu nombor genap dan nombor ganjil. Mudah saja, cikgu terus saja cara yang sangat mudah dengan kita melihat digit yang berada pada kedudukan nilai tempat sah. Okey, sekali lagi cikgu cakap, kita lihat digit pada nilai tempat sah. Okey, jadi cikgu gunakan nombor genap dengan warna biru. Macam mana kita nak kenal pasti nombor genap? Mudah saja. Nombor yang digit yang berada pada nilai tempat sah tu adalah digit 0, 2, 4, 6 dan 8. Lagi satu ciri-ciri nombor genap, bila dibahagikan dengan 2, maka kita akan dapat pembagian tu sempurna lah. Maksud sempurna di sini tak ada baki. Okey, sekali lagi, nombor genap kalau bahagi dengan 2, dia tak akan ada baki. So kita lihat pula nombor ganjil. Nombor ganjil cikgu guna warna merah. Okey, sudah pasti nombor ganjil adalah berlawanan dengan nombor genap. Jika nombor genap boleh dibahagi sempurna dengan 2, maka nombor ganjil bila dibahagi dengan 2, dia akan mempunyai baki. Okey, jadi nombor ganjil adalah di mana nombor yang mempunyai digit yang pada nilai tempat sah adalah digit sama ada digit 1, 3, 5, 7 ataupun 9. Okey, contoh, kalau cikgu tulis nombor ni. Okey, agak-agaknya ni nombor genap ke nombor ganjil? Jadi ya betul. Jadi macam mana nak tengok? Kita ni tengok pada ni digit yang berada pada nilai tempat sah. Jadi untuk soalan ni, digit yang terakhir adalah 1. Jadi 1 kumpulan mana? 1 adalah kumpulan nombor ganjil. Jadi 2341 ni adalah nombor ganjil. Okey, katalah
Okey. Bagi nombor yang kedua, nombor genap atau nombor ganjil? Ya, betul, nombor genap. Kenapa nombor genap? Okey, kita hanya lihat digit yang terakhir lah. Di sini adalah digit 2, maka 2 adalah kumpulan nombor genap. Maka nombor 91,372 adalah nombor genap. Okey, jangan terkeliru bila nampak ada banyak ni nombor macam nombor ganjil ni, ada 9137 nampak dekat kumpulan sini kan, banyak. Dia tak ada dipengaruhi oleh nombor-nombor depan ni. Hanya lihat pada digit yang terakhir. Okey, jadi cikgu ada sediakan sedikit ulang kaji. Maka kalau nak cuba dulu, bolehlah stopkan video ni. Baik, soalan minta tentukan sama ada nombor di bawah nombor ganjil, nombor genap ataupun nombor ganjil. Mudah saja, nombor genap ataupun nombor ganjil. Jadi di sini ada dua kumpulan sahaja. Yang pertama 612, kita lihat digit yang terakhir. Di sini adalah digit 2, maka 2 adalah nombor genap. Okey. Nombor yang kedua 13, okey, digit yang terakhir adalah 3, maka ini adalah kumpulan nombor ganjil. Okey, yang ketiga, nombor yang ketiga 6,825. Kita lihat nilai tempat sah di sini, digitnya adalah 5, maka 5 adalah di dalam kumpulan nombor ganjil. Jadi ini adalah nombor ganjil. Dan yang terakhir kita ada 10,000, maka kita lihat digit yang terakhir iaitu sifar berada pada kumpulan nombor genap. Jadi cikgu ulang balik nombor genap. Okey, nombor genap bila dibahagi dengan 2, dia akan dapat jawapan yang tanpa baki. Tapi bila nombor ganjil, contoh di sini ada 13 dengan 6,825 ni, kalau bagi dengan 2, awak akan dapat jawapan awak akan ada baki. Baik, begitulah tadi pembelajaran pada bahagian ketiga untuk video kali ini. Berjumpa kita lagi untuk bahagian yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.